Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, salamun kamiskil kitab. Ya Rasulullah, alaika salam. Ya Habiballah, alaika salam. Ya khataman nabi, alaika salam. Ya salam, ya salam. Sallimna ya salam, sallimna ya salam, sallimna ya salam. Faiza, alhamdulillah video dan audio clear. Alhamdulillah. Testing test suara kita sebelum kita mula. Cubaan testing. Akak Natila, Syam, Faiza, okey. Video audio clear. Cantik video. Live daripada rumah mengaji Bidadari Syurga. Tadi pergi ke neraka sekejap, sekarang masuk dalam syurga. Kita berpindah daripada alam kepada alam, daripada alam ruh kepada alam rahim, kepada alam dunia, masuk sekejap kepada alam kejahatan, masuk sekejap ke alam dosa, masuk sekejap ke alam maksiat, kemudian timbul balik ke alam taubat. InsyaAllah kita berada di alam syurga bersama dengan Bidadari Syurga. Bidadari Syurga, rumah ngaji Bidadari Syurga. Masuk sini insyaAllah damai, tenang. Ana muslimah, clear Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. InsyaAllah kita cuba tengok lagi keadaan yang lain-lain. Daripada Amerika ada Amerika, daripada Mekah Hajah Ruby, sampai juga Hajah daripada Mekah, Madinah ke Mekah, Hajah Rubiah, Hajah Sarina, Iskandar. Baik, InsyaAllah kita cuba mulakan pengajian kita pada pagi ini, Tauhid dan Kasih Sayang. Kita mula hari ini, selamat cikgu-cikgu mula bertugas. Walaupun dalam bentuk pelajarannya online. Kak Natila Setia Tropika, clear, syukur. Hari ini kita mula sempena hari sekolah, pembukaan sekolah di alam maya. Minggu lepas kita mula kelas kita, pengajian di rumah mengaji Bidadari Syurga, bermulanya PKP. Hari ini mulanya sekolah. Baik. Jadi kita mulakan kelas kita dengan kita selawat dululah. Kita istighfar, selawat. Taman Seri Teberau, jelas. Syukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad
محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim. Hajar Kak Rahimah Abdul Hamid, Bukit Saujana, clear. Alhamdulillah. Jadi saya bersiaran daripada syurga, daripada syurga bersama dengan bidadari syurga, rumah mengaji. Ada yang dari Bukit Saujana, dari taman apa tadi, macam-macam tropika, hutan tropika. Saya daripada syurga. InsyaAllah kita boleh mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita berada pada lorong yang betul. Tadi lorong salah. Lorong bunga-bunga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarujul qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir rawaib wa husnul khawatim wa yusas qalama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Jadi alhamdulillah hari ini cuaca ada panas tadi sekejap dan mendung sekejap. Kita terus masuk kepada bicara tauhid dan kasih sayang. Tauhid adalah pelajaran mengesakan Allah Ta'ala pada cinta, mengesakan Allah Ta'ala pada ingatan, mengesakan Allah Ta'ala pada pandangan jiwa, pada pandangan hanya memandang selain hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Begitu juga pelajaran kasih sayang. Pelajaran kasih sayang itu ialah pelajaran akhlak. Maka menggabungkan dua ini, cinta dan akhlak Muhammad ini adalah menyempurnakan kesempurnaan insan itu, kesempurnaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gabungkan tauhid dan kasih sayang. Maknanya cinta dan ingat kepada Allah digabungkan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan dan mendamaikan dunia yang penuh dengan kerosakan dan penuh dengan kebimbangan dan ketakutan ini. Jadi tauhid, tujuan kita mempelajari tauhid dan kasih sayang itu adalah untuk mengukuhkan iman kita. Kerana kita berada di fasa akhir zaman ini. Akhir zaman ini apa yang penting kepada kita ialah iman, keimanan, kecintaan, keingatan, kekuatan, kukuh pegangan kita dengan Allah Ta'ala. Itulah dipanggil kekuatan akhir zaman ini. Jadi kalau mereka yang memiliki iman yang benar dan memiliki salat yang khusyuk, ibadah tidak tinggal dan khusyuk, dan memiliki, dipanggil, itu kasih sayang. Ibadah yang membawa kepada khusyuk itu kasih sayang. Dan dia boleh menjaga perkara yang haram, melakukan perkara-perkara yang haram, dan dia boleh jaga lisannya dan mulutnya daripada mencela orang, daripada menyakiti orang lain, dan dia hidup penuh dengan kemaafan dan kebaikan. InsyaAllah mereka inilah terselamat daripada fitnah akhir zaman, terselamat daripada kejahatan-kejahatan Dajjal dan iblis syaitan. Inilah bagi tujuan kita mempelajari tauhid dan kasih sayang sebagai senjata
dan perisai untuk hidup di akhir zaman ini. Akhir zaman yang umat yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian. Kita tidak akan hadapi dengan ujian itu dengan baik kalau kita tidak memiliki iman yang benar dengan Allah dan ketauhidan yang sejati dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Insya-Allah pagi ini kita sambung kitab Hikam Pak Cudas, Ustaz Dasuki, Syarah Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, siri yang kedua. Siri yang kedua. Kita sudah khatam siri yang pertama. Yang ada buku boleh buka buku, rujukan Syarah Hikam Ghaisun Ni'am bi Syarhil Hikam oleh Pak Cudas. Jadi hikam yang ke-42, yang tak ada buku tu, tak apalah, buat catatan-catatan yang perlu. Kalau kuat ingatan tu tak payah catat. Kalau rasa dah kuat ingatan, hebat, tak payah catat. Hikam yang ke-42, tajuknya kewujudan Allah sangat nyata melainkan bagi mereka yang terhijab. Kewujudan Allah itu sangat nyata melainkan bagi mereka yang terhijab. Inilah pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid ialah pelajaran untuk meyakinkan bahawa Allah itu ada. Ada Allah itu. Kalau dia soal Allah itu ada ke tak ada, semua akan jawab ada kan. Jawab ada. Cuma ada persoalan lagi, ada tu macam mana Tuhan? Kenapa Tuhan tak nampak kalau ada? Banyak Jadi kalau ada tu di mana Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana? Jadi semua kita yakin bahawa kewujudan Allah itu wajib ada. Dan di sini kita mempelajari bahawa nak nyata, Syekh nak menerangkan bahawa wujud Allah itu sangat nyata, sangat jelas. Wujud Allah sangat nyata bagi mereka yang terbuka mata hatinya itu. Ini orang yang ada tauhid, cinta, rindu betul-betul kepada Allah, dia akan nampak wujud Allah itu dengan mata hatinya. Melainkan bagi mereka yang terhijab. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Maksudnya al-haq, yakni Allah Ta'ala tiada sekali-kali dapat dihijab. Hijab ni terdinding, tertutup. Allah tidak boleh dihalang untuk Allah sekali-kali tidak boleh dihalang ataupun ditutup oleh sesuatu itu. Wujudnya nyata, jelas. Tidak ada apa-apa yang boleh menutupkan kewujudan Allah Ta'ala itu. Ini belajar nak kenal Allah ni. Sebab ada yang kenal Allah wujud, tapi bagaimana wujud? Kenapa tak nampak? Sebab apa? Punca apa kita tidak dapat melihat kewujudan Allah itu? Inilah tajuk dia. Sesungguhnya yang dihijabkan itu ialah dirimu. Mana keakuan dirimu, nafsumu, kejahatanmu, dosa dan maksiatmu, kegelapan hatimu, kebutaan hatimu, itulah yang menyebabkan tidak dapat melihat akan kewujudan Allah. Tak dapat rasa Allah, tak ingat wujud Allah, tak dapat memandang dengan mata hati. Sesungguhnya kata Syekh, yang dihijabkan itu ialah dirimu, keakuan dirimu dari dapat memandang kepadanya itu. Dirimu lah yang menyebabkan kamu tidak dapat melihat kewujudan Allah. Bukan Allah itu terhijab. Kita yang tak nampak. Hati kita kotor, hati kita penuh dengan sifat sombong, hati kita penuh rasa keakuan diri, milik diri, itulah yang menyebabkan kita tidak nampak kelihatan akan wujud Allah Ta'ala itu. Sebagaimana virus, virus wabak COVID-19. COVID-19 ni, siapa nampak COVID-19? Tak ada siapa nampak pun. Doktor pun tak nampak, scan pun tak nampak juga. Tapi dia ada. COVID-19 boleh lagi terhijab. Dia tak nampak. Kadang-kadang dia nampak orang ni, dia nampak orang ni tak nampak. COVID-19 tu, virus itu, dia boleh nampak orang ni, tapi orang ni tak nampak. Pada Allah, Allah tidak terhijab dengan sesuatu pun. Dia jadi hijab manusia, hamba itu dengan Allah Ta'ala kerana dirinya yang penuh dengan dosa pada hatinya itu.
Sebab itulah pelajaran yang lalu kita pelajari bahawa supaya Syekh menyebut berpesan supaya kita melihat kepada aib diri kita itu, sehingga kita menyucikan dosa dan aib kita itu. Sehingga bersih daripada dosa dan aib itu, barulah kita akan terlihat akan Allah. Terlihat ni maksudnya diingat Allah, dicinta Allah, dia rasa Allah itu ada, dia yakin kewujudan Allah itu, di mana-mana saja dia berada, di situnya ada wujud Allah Ta'ala itu. Ini maksudnya, kata Syekh lagi, jika dia dapat dihijab oleh sesuatu, Allah itu dapat dihijab oleh sesuatu, nescaya dia ditutupi oleh sesuatu. Dan jika dia, Allah itu, ditutupi oleh sesuatu, nescaya wujudnya dapat dibatasi. Manakala setiap sesuatu yang dapat dibatasi oleh sesuatu itu, bahasa sesuatu, sesuatu ini mana selain daripada Allah. Bila sebut sesuatu itu makhluk, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi adalah ditakluki, sedangkan Allah itu menguasai hamba-Nya. Maknanya Allah tidak terhijab. Kalau Allah itu boleh hijab, ni maksud dia punya maksud matan daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Kalau Allah itu boleh dihijab, boleh tertutup, boleh didinding oleh sesuatu, bermakna Allah ini dikuasai oleh sesuatu itu. Dikuasai oleh pendinding itu. Jadi kalau Allah tidak dikuasai oleh pendinding itu, mustahil, kerana Allah itu yang menakluk segala yang terhijab itu. Boleh faham tak bahasa ni? Bahasa orang-orang lama, bahasa-bahasa kitab lama. Nak belajar kenal Allah itu, sebab tu kena fokus betul-betul. Belajar kitab hikam, dia kena fokus, tumpuan betul-betul, barulah dia boleh menangkap kefahaman akal itu. Baik, jadi tajuknya hari ini ialah Allah tidak terhijab daripada sesuatu. Allah boleh melihat, sehingga Allah Ta'ala sebut la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak boleh dilihat dengan mata kasarnya, tetapi Allah melihat segala yang terwujud. Wujud Allah tidak boleh dilihat, tapi wujudnya boleh dirasai kewujudan itu. Dan Allah tidak terhijab daripada sesuatu. Boleh kita pergi lagi, takut tak faham, main pening dengan istilah dan bahasa. Pada kalam yang lalu, Syekh menasihati para salik agar menumpukan perhatian mengintai aib diri dan menyucikannya aib itu dari mengintai-ngintai rahsianya yang disembunyikan. Pada bab yang lalu, Syekh pesan pada kita, kamu renunglah dalam dirimu, dalam hatimu. Dalam dirimu itu aib yang ada pada dirimu, dosa yang ada pada kita ini, sehingga kita melihat dosa yang ada pada kita, lalu kita menyuci dengan taubat, dengan istighfar, dengan ibadah-ibadah yang boleh membersihkan, betulkan hati kita itu kepada Allah, daripada kita mengintai-intai perkara yang gaib. Beramal tu, berhidup kita jangan duk carilah makhluk-makhluk halus itu, tak perlu dicari. Jin ke, syaitan ke, maksudnya perkara yang gaib. Kita tumpukan dalam ibadah kita ini mencari aib yang ada dalam diri kita itu. Tumpukan dalam bacaan Quran, dalam solat kita, dalam ibadah, dalam zikir kita, dalam taubat kita, kita mencari keaiban yang ada dalam diri kita, sehingga kita makin menangis kepada Allah. Bila makin menangis, maka makin bersihlah hati kita ketika itu. Maka akan dibukalah segala rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Jadi itu kalam yang lalu, bicara yang lalu. Maka kalam ini Syekh menegaskan bahawa Allah tiada pernah dihijab oleh sesuatu, tetapi yang menghijabkan salik, seorang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu, daripada memahami rahsia-rahsia Allah Ta'ala dan memandang pada wajah keagungannya, ialah kerana keakuan diri mereka ini. Inilah punca. Ini belajar tauhid hikam ni, tauhid kasih sayang ni, tauhid hikam ini, dia belajar menggali punca masalah yang ada dalam diri kita ini. Punca apa masalah dunia berlaku hari ini? Kerana masalah manusia itu. Apa, di mana tempat masalah mana? Masalah manusia itulah pada kalbunya itu. Apa masalah pada hatinya? Dia merasa kewujudan dirinya itu. Itulah dia
kebongkaran, membongkar rahsia keaiban yang ada dalam diri kita, yang menghijabkan kita dengan Allah sehingga tak dapat ingat Allah. Payah nak ingat Allah, payah sembahyang, payah khusyuk dengan Tuhan. Kenapa? Payah nak ingat Allah, payah nak cinta Allah, kerana kita masih lagi ada kewujudan dalam diri kita ini, keakuan diri mereka. Diri kita rasa aku punya harta, aku kereta, aku rumah, aku ilmu, aku ibadah, aku yang zikir, aku yang berselawat, aku yang belajar Quran, aku. Selagi ada keakuan ini, selagi itulah kita berhijab, terhijab dengan Tuhan. Tak nampak Allah, tak nampak aku pandai, tak nampak pandai itu milik Allah. Kita tidak lihat ilmu itu milik Allah, kita letak ilmu itu pada aku belajar, aku pandailah ilmu aku. Nampak? Timbul aku di sini. Inilah yang menyebabkan rasa ataupun terhijabnya kita dengan Allah Ta'ala itu. Tak ingat Allah, tahu Allah, tetapi tidak ingat kepada Allah. Walaupun wujudnya itu sangat nyata dan jelas bagi mereka yang ada cahaya hati. Orang yang buta hati, orang yang banyak dosa, orang yang sombong, orang yang rasa keakuan diri itu dalam hidupnya, milik dirinya itu, itulah orang yang dikatakan orang yang terhijab. Sebab itulah belajar tauhid dan kasih sayang, kitab hikam ini, belajar mengenal Allah supaya hati kita terbuka sehingga hilang hijab dalam batin kita itu. Sebab itulah pelajarannya. Banyakkan bila kita sudah faham Allah itu nyata sangat, wujud nyata. Kenapa kita tak nampak? Ya Allah, aku tak dapat ingatmu ya Allah, aku tidak dapat merasai kebersamaan kewujudanmu ya Allah. Kenapa? Taubat, bersihkan hati. Bersihkan hati. Perbanyakkan taubat, perbanyakkan salawat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Al-Quran untuk menyucikan hati. Selagi hati kita kotor, penuh dengan keakuan diri, penuh dengan sombong, penuh dengan riak, takabur, dengki, kita tidak akan dapat mengecapi dan merasai kewujudan Allah itu. Walaupun Allah itu sangat nyata dan jelas pada makhluknya itu. Boleh nampak tak tu? Itulah punca dia. Sebab itu kita berzikir, kita bertaubat, kita berselawat, kita beribadah, kita beramal, nak buang rasa keakuan diri itu. Setelah kita memahami ilmu sifat 20, bahawa segala kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu bukan milik kita, milik Allah. Kita boleh bergerakkan tangan ini kerana kudrat Allah diperkudratkan pada tangan kita. Kita boleh bercakap, bersuara kerana dipersuara, diperkalangkan oleh Allah. Kita boleh melihat kerana diperlihat dengan sifat basarnya. Kita mendengar kerana diperdengarkan dengan sifat samaknya itu. Maka semua sifat-sifat yang ada pada kita ni milik Allah Ta'ala. Sebab tu nak buang, kita berzikir, beramal ni, nak buang rasa milik diri itu. Ilmu bukan milikku, milikmu ya Allah. Barulah nampak Allah ya Allah, ilmumu ya Allah. Yang kita belajar ni ilmu Allah. Nampak je saya bercakap, hakikatnya ilmu tu milik Allah. Saya bercakap dengan kalam yang dipersuarakan oleh Allah. Apa? Kalau nak harap kalau nak tengok saya bercakap di rumah ni, tak boleh dengar kalau tutup ni, tutup online ni. Tak boleh dengar cakap seorang je. Bila dia bukanya, boleh dengar. Satu dunia boleh dengar. Satu Johor boleh dengar. Di luar Johor pun boleh dengar. Kenapa? Kerana diperdengarkan oleh Allah. Bukan telefon ni. Kita dengar, kita melihat itu bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Kita dengar itu dengan sifat yang dipersifatkan oleh Allah Ta'ala. Kita bercakap ni, bersuara ni dengan dipersuarakan oleh Allah Ta'ala dengan kalamnya itu. Nampak? Bukan mulut yang bercakap, tapi kalam yang bersuara. Kalam Allah yang bersuarakan pada lisan kita ini. Kalau terpercaya, cuba dengar telefon. Telefon cakap. Ada tak mulut telefon? Pada telefon masing-masing. Ataupun yang pakai laptop, komputer. Cuba tengok ada mulut tak pada komputer, pada telefon? Tidak ada, tapi dia boleh keluarkan suara. Itu menunjukkan bahawa suara itu bukan mulut saya, bukan milik mulut kita, tapi milik Allah. Ada Allah di situ, ada di balik lisan suara kita, ada Allah. Di balik sifat melihat, ada Allah. Kenapa kita tidak dapat merasai wujud Allah, tak dapat ingat Allah itu? Kerana hati kita tidak ada cahaya tauhid, tidak ada cahaya kasih sayang. Jadi orang yang kenal Allah, dia akan terbuka cahaya itu.
Dia akan nampak wujud Allah itu. Di balik dirinya ada Allah. Dia adanya Allah. Tanpa Allah macam mana kita boleh ada, kita boleh wujud? Sebagaimana ni contoh kita ambil contoh apa Air. Air, ni air kan? Kenalkan air. Apa lagi ini madu. Kalau tak sebut pun saya tunjuk ni orang kenal dah. Kalau orang kenal ini apa dia, akal dia akan jawab dah. Diri hati dia akan jawab ini madu. Bila sebut madu, dia akan nampak apa di balik madu itu? Lebah. Adanya lebah, wujudnya lebah. Nyata wujud lebah itu di balik. Mana mungkin madu ni ada, lebah tidak ada. Ini madu contoh. Nampak nampak tak lebah di situ? Nampak lebah. Ustaz cakap apa ni saya tunjuk madu. Ada orang nampak madu. Ada orang melihat di balik madu ni dia nampak manis. Dia nampak manis sebab dia pernah minum, pernah makan madu. Ada orang kenal lagi, dia kenal ini madu, dia nampak lebah di balik madu itu. Ada lebah itu, mesti ada lebah. Lebah yang mengeluarkan madu itu. Nampak? Kalau tanya lagi, orang yang belajar tauhid pula, saya nampak Allah lah Ustaz. Saya nampak, Masya Allah, Ar-Rahman ada di sini, Ar-Razzaq ada di sini, Al-Quddus ada di sini, Asy-Syafi ada di sini. Asy-Syafi, namanya Asy-Syafi yang menyembuh. Ada sifat penyembuh di balik madu itu. Apa sambil-sambil promosi madu lah. Madu ni, ada madu stok, ada 10 kilo lagi. Madu tualang daripada Kedah. Ini lepas ni lah kita promosi. Harga RM50 setengah kilo. Pasti original lah. Dan dimasukkan juga dengan NR. Mana tenaga barakah selawat, sanad selawat dalam ini, insya-Allah untuk penyembuhan dan kesihatan. Bukan nak cerita ni. Nak ceritanya orang yang mengenal madu itu dia nampak dah lebah di situ. Boleh? Macam mana nak ambil datang rumah Tunggu PKP selesai. Mana dah. Jadi orang yang mengenal Allah, dia tengok air, ni air pula. Dia tengok air sudah nampak dah adanya Allah. Dia lihat dirinya sudah ada Allah itu. Allah sangat nyata wujudnya. Allah tidak pernah terhijab dengan wujudnya itu. Dah kenapa kita tak nampak? Kerana hati kita kotor. Itulah jalan tauhid. Jalan tauhid setelah kita memahami bahawa Allah itu amat wujud, Allah itu sangat wujud dan nyata wujudnya itu, maka dia membersihkan hati ketika itu. Dia menangis dengan Allah. Kenapa Allah saya payah nak cinta, nak ingat padamu ya Allah. Kenapa ya Allah saya sembahyang payah nak khusyuk. Maka di situlah dia menangis, dia bertaubat, dia beristighfar, dia berselawat. Ya Allah, di situ. Nampak? Boleh? Nampak tak Allah sangat nyata di balik diri kita, sangat wujud Allah ni. Kalau Allah tidak ada, mana mungkin kita boleh angkat tangan? Tak boleh angkat tangan di situ. Boleh? Hal ini adalah kerana kewujudan Allah itu terlalu nyata dan tiada sesekali dapat ditutup oleh segala sesuatu, kerana selain Allah itu adalah batin. Selain daripada Allah ialah palsu laga. Allah yang sebenar-benarnya hak dia panggil. Itulah sebut al-haq tadi. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batin. Bila datang al-haq, kewujudan al-haq dalam batin kita, maka segala yang lain hilang dalam hati kita. Cinta-cinta yang lain akan hilang dalam hati kita. Dulunya kita cinta dunia, sebab itulah terhijabnya dengan Allah. Tak nampak Allah, tak ingat Allah, tak ada cinta pada Allah. Kerana cinta dunia itu masih menebal dalam hati kita. Macam mana nak dapat cinta Allah? Itulah pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid ni pelajaran mencintai Allah itu. Cinta Allah itu. Cinta Allah. Itulah pelajaran tauhid. Selagi cinta Allah tidak masuk dalam hati, selagi itulah kita tidak dapat merasai wujud Allah dan mengingati wujud Allah. Maka bersihkanlah hati daripada cinta yang lain. Buangkan cinta dunia, buangkan cinta makhluk, buangkan cinta selain daripada Allah Ta'ala dalam hati. Maka bagaimana cara dia? Perbanyakkan taubat, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
selawat, kemudian zikir la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Tak larat nak zikir selawat pun tak apa, sebab selawat juga adalah zikir sebenarnya. Selawat juga adalah zikir. Selawat juga zikir. Taubat, istighfar juga adalah zikir. Istighfar juga adalah. Sebab itu di akhir zaman ni sangat-sangat banyak ujian kepada umat akhir zaman. Dan kita kesian mereka yang marahin, orang yang bawah-bawahan ini. Sebab pada kita ni macam-macam. Yang ada ni saya pun tak tahu. Ada yang hebatnya ibadahnya, ada yang sederhana ibadahnya, ada yang biasa-biasa dalam ibadahnya, dalam amalnya, ada yang rasa malas dalam amalnya itu, ada rasa yang berat untuk beramal, ada yang rasa susah untuk beramal. Ini dalam ini. Kalau kita lihat lagi di luar sana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang dengan penuh dosa, dengan remaja-remaja yang dalam gelombang maksiatnya itu. Kita kesian kepada mereka itu. Sebab itu umat akhir zaman ini, kita ada di akhir zaman ini, kalau sudah ada kekuatan iman, kekuatan tauhid dan cinta pada Allah Ta'ala, dan jaga solat-solat kita 5 waktu dan ibadah kita, dan kita jaga dia punya perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan kita jaga lisan dan tangan kita daripada menyakiti orang lain, insya-Allah, maknanya dia sudah tinggi dah maqam di akhir zaman ini. Walaupun mereka ni tidak ada apa-apa amal yang banyak pun, tetapi kalau mereka sudah ada cinta dan ingat kepada Allah, sudah cukup dah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pelajaran tauhid dan kasih sayang ini, dia menggabungkan intipati dia, konten dia ialah iman, cinta tadi. Tauhid dan kasih sayang kita belajar ni untuk menyempurnakan iman, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah solat. Nampak? Solat, kalau dia dapat solat berjemaah, lagi bagus. Sekarang jemaah tak boleh, kecuali jemaah di rumah. Nampak? Yang penting dia semayang. Dia tidak tinggal semayang. Mudah-mudahkan kepada umat. Yang payah semayang, bagilah semayang. Yang baru nak semayang, jinak-jinak semayang, biar dia semayang. Jangan kita rendah-rendahkan, jangan kita merendah-rendahkan dia, biar dia semayang. Pertama, kita kuatkan iman itu di akhir zaman ini. Ini kekuatan. Yang kedua, sempurnakan sembahyang itu. Cukup dengan 5 kali sembahyang. Nak hebat lagi, tambah lagi yang sunat-sunat. Yang ketiga, dia boleh menjaga perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang haram, dijauhi itu. Yang keempat, dia boleh, maknanya dia jiwanya dia boleh menjaga lisan dan tangannya itu, dirinya itu daripada menyakiti orang. Mulutnya dia jaga supaya orang dengar perkataan tidak sakit hati. Bicara-bicaranya tidak menyakitkan hati orang. Tindakan-tindakannya tidak menyakitkan hati orang. Inilah dikatakan ahli syurga lah, bidadari syurga lah. Rumah ngaji bidadari syurga, dia miliki ini. Cuma syurga yang mana itu kena tambah sendiri lah. Nak syurga Firdaus ke, syurga Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, maknanya terpulang pada masing-masing lah. Sebab zaman kita ni, kita nak selamat manusia ini. Yang dalam ni mungkin dah ahli syurga dah belakang dah. Kita mengharapkan yang di luar sana juga dapat menikmati syurga juga. Remaja pemuda-pemuda yang banyak dosa, orang yang kena dibuang kerja, macam mana keadaan mereka itu. Orang yang dalam keadaan tidak ada kerja, orang yang kemiskinan. Ini panggil golongan-golongan marhain, golongan-golongan yang remah, yang lemah. Yang bidadari syurga ni rasa alhamdulillah lah. Cuma kena maintain istiqamah dan tingkatkan lagi amal itu. Cuma kita kesian yang di luar sana itu. Marahin, golongan marahin dia panggil. Golongan marahin itu. Anak-anak, pemuda-pemuda, mereka yang gelandangan, mereka yang tidak ada, mereka yang kelaparan, berikan mereka itu. Berikan kepada mereka itu. Iman. Biar ada mereka cukup dah ada iman. Dia sempurna sembahyang dia jaga lisan dan mulutnya itu. Jadi kalau tidak dapat belajar ilmu tinggi-tinggi pun tak apa, sekurang-kurangnya itu saja. Inilah dikatakan tauhid tasawuf peringkat marhain, tauhid sufi marhain. Kita nak selamatkan manusia ini yang bermasalah, yang bawah-bawah ini, supaya mereka juga mendapat syurga.
bersama kita. Kita nak syurga seorang-seorang, tak nak. Kita tak nak syurga kumpulan kita saja. Kita nak agar manusia ini dapat syurga. Berikanlah mereka itu selawat. Kalau ada yang pergi kalau rumah-rumah ngaji ada buat bantuan banjir ke, bantuan fakir miskin ke, berikanlah mereka selawat. Berikanlah mereka selawat yang paling mudah untuk mereka. Jangan cari yang payah-payah. Cari selawat yang mudah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berikan mereka yang mudah. Sembahyang pun begitu juga. Kalau mereka ni baru berjinak-jinak sembahyang, dia kata dia sembahyang zuhur je. Sembahyang zuhur je dia boleh. Yang lain payah lagi. Tak apa, sembahyang dulu zuhur. Jangan berat-beratkan mereka itu. Lama-lama insya-Allah dengan sembahyang itu mereka akan datang cahaya dalam batin mereka itu. Dengan selawat itu mereka datang cahaya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Tauhid dan kasih sayang. Bila ada cinta di situ, maka ada keimanan di situ. Dengan cinta itu datangnya penyerahan kepada apa yang dicintanya itu. Boleh berikan selawat pada semua orang. Ke semua orang. Biarkan mereka juga dapat syurga. Inilah dakwah kita di akhir zaman ini. Beri yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Jangan berat-beratkan mereka itu. Kerana mereka adalah umat yang akhir zaman, yang lemah. Bahkan umat yang dikatakan umat yang super malas. Super malas. Semuanya malas. Semua nak segera mereka. Kuih, segera karipap, segera. Semuanya segera. Makanan segera mereka. Umat yang super malas ini, jangan kita berat-beratkan mereka itu. Mudah-mudahkan mereka itu untuk beramal. Jangan paksa-paksa mereka itu. Biarkan mereka mudah. Supaya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka cinta pada Allah. Dengan cinta itu datang penyerahan dirinya kepada Allah. Datangnya kerinduan kepada Allah. Boleh nampak? Inilah konten kita mempelajari tauhid dan kasih sayang ini untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan umat ini daripada syirik dan fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Fitnah macam-macam. Dengan fitnah COVID-nya, fitnah penyakit berbagai wabaknya, dengan banjirnya, dengan ini kita mesti beri mereka itu iman, beri mereka itu tauhid, beri mereka itu akidah yang benar, agar mereka kukuh, kuat, sabar dan redha dengan ujian-ujian itu, agar mereka miliki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kita ini, rumah ngaji Bidadari Syurga ini, kita tingkatkan amal kita ini. Kita bersihkan hati kita itu, sehingga kita terlihat akan kewujudan Allah dengan mata batin kita. Sebagaimana saya tunjuk madu tadi. Orang yang mengenal madu, dia akan tengok madu itu, lihat madu itu, dia sudah nampak lebah di balik madu. Begitulah orang yang ada Tuhan dan melihat kewujudan Allah. Dia melihat dirinya, dia melihat alam, melihat langit, matahari, bumi, siang, malam, alam, ujian, nikmat, suka, duka, sakit, sihat. Dia akan melihat kewujudan Allah di situ. Allah yang memberi sihat dan Allah yang memberi sakit. Maka di situlah datang ketenangan dan kesabaran dalam jiwa mereka itu. Inilah ubat di akhir zaman ini. Madu ni ubat juga. Ubat untuk penyembuhan fizikal. Dan dia boleh memberi ketenangan dalam jiwa kita. Fizikal yang baik, tubuh yang sihat, boleh memberi kebaikan pada jiwa. Boleh ke dalam lagi tu. Fadzalikumullah, firman Allah Ta'ala, fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun. Maka yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Ta'ala itu. Pemiliknya Allah. Tuhan kamu yang sebenar-benarnya, sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut saja. Maknanya nak ceritanya, Allah itu sangat, wujudnya sangat nyata bagi mereka yang ada mata hati, mereka yang hidup hati mereka dengan tauhid, dengan cinta Allah. Sebab itu dalam satu lagu kan, lagu Wujudmu, kau tiada pada si buta, kau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta,
Kau nyata pada yang tahu, di balik mata kau yang memandangmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilang rasa keakuan diri, maka nyata wujud Allah pada hati kita itu. Nampak Allah, gerak jari ni, ada Allah. Kalau Allah tak ada, macam mana kita nak gerak jari? Maka gerak jari ni kerana adanya Allah, adanya sifatnya, adanya asma'nya, adanya af'alnya di situ. Di situlah bahasa kerinduan. Di situlah bahasa jiwa yang boleh menangkap rahsia di balik gerak dan diam dirinya dan makhluk ini adalah nyata kenyataan wujud Allah Ta'ala itu. Namun yang menghijabkan hamba itu wujud dirinya, yang menghijabkan hamba itu wujud dirinya, yakni apabila dia merasakan bahawa dirinya memiliki wujud, sifat dan perbuatan. Kalau dia rasa, oh aku ada ni, akulah milik aku. Kerana aku ada, kerana mak ayah aku lahirkan aku, maka aku ada. Sebab tu sebab aku makan, aku minum, sebab itu aku membesar. Wujud diri. Dia lupa di balik wujudnya itu adanya Allah yang mengurus kehidupannya itu. Dia lupa. Start daripada dalam perut ibu lagi kita ni, adanya Allah. Ada Allah yang mengurus ketika kita berada di alam rahim ibu lagi. Kemudian kita keluar, adanya Allah mengurus kita. Daripada tak boleh berjalan, tak boleh buat apa, daripada mata terbuka, dia buka mata, dia buka telinga, buka mulut menangis, wah. Daripada bahasa yang tidak faham, tidak tahu nak bercakap, dia boleh dengan wujudnya Allah itu, dia ajar kita bagaimana nak bercakap, bagaimana nak panggil ayah, bagaimana nak panggil mak, bagaimana nak bercakap, dengan diurus. Ada Allah itu mengurus kehidupan kita. Maka ketika kita tak boleh berjalan, boleh mengesor, kemudian boleh merangkak, kemudian boleh bertatih, di situ ada Allah yang mengurus dengan qudrat dan iradatnya, dengan sifatnya itu, dengan asma'nya dan af'alnya itu. Daripada bertatih itu boleh berlari lagi, boleh bergerak dengan tak rasa kewujudan Allah di balik kehidupan kita ini. Itu soal pada diri kita lah. Soal pada diri saya, soal diri saya. Kamu rasa dan Allah itu ada pada dirimu, sentiasa mengurus kehidupanmu itu. Ada dah Allah itu. Kita biasa ada itu sampai yakin betul-betul, tak berpisah dengan Allah. Rasa itu. Jangan rasa Allah itu ada di masjid saja, ataupun di surau saja, ataupun di Mekah saja. Balik ke Mekah hilang Allah. Hilang rasa wujud Allah itu. Seolah Allah itu di Mekah saja, di Kaabah saja. Ataupun pergi masjid baru rasa ada Allah, keluar masjid hilang Allah. Jadi rasa Allah itu biarlah sentiasa di mana saja kita berada, di situ rasa wujud Allah itu. Sekarang PKP, mana boleh lagi pergi masjid, surau. Rumah ngaji pun tak boleh pergi dah. Jadi walaupun kita tidak boleh pergi ke masjid, kita yakin dan rasa dalam hati kita Allah itu ada. Di rumah pun ada Allah, di masjid pun ada Allah, di rumah ngaji ada Allah, tak boleh pergi rumah ngaji pun ada Allah. Boleh faham? Ajah wan kalsom baru masuk, waalaikumsalam. Boleh faham bicara kita ini? Nak ceritanya Allah itu sangat nyata wujudnya. Allah tidak terhijab daripada diri, tidak terhijab pada makhluknya. Yang hijab ialah makhluknya yang buta hati, yang kotor dan merasa keakuan diri. Itu puncanya menyebabkan kita ni payah nak ingat Allah, payah nak khusyuk sembahyang, payah nak sabar, payah nak redha, payah nak maaf, payah nak tawaduk, payah nak ikhlas, kerana tak nampak Allah di balik alam dan di balik diri kita itu. Kerana yang nampak diri yang ni, aku pandai, timbul riya. Aku bijak, aku kaya, timbul sombong. Hilang aku, nyata wujud Allah, hilang sombong. Tawaduk terus. Tawaduk terus. Boleh ada Allah. Lagi justru apabila dia memulangkan hak tersebut pada pemilik sebenarnya, iaitu Allah. Kalau hamba itu dia pulangkan, wujud ni milik Allah, qudrat ini milik Allah, ilmu ni hakmu ya Allah, sifat hidup ni milikmu ya Allah, aku mati,
Melihat ni hakmu ya Allah, mendengar ni milikmu ya Allah, suara ni, kalam ini milikmu ya Allah. Maka bila dia pulang balik kepada pemilik sebenar Allah, maka fana'lah, binasalah, leburlah dirinya itu. Bukan lebur hancur letak, macam letak bom itu, bukan. Hancur ni hancur perasaan hak diri itu. Hilang rasa hak aku. Tak ada dah aku, hak Tuhan aku. Mata hak Allah, sifat melihat ni milik Allah, kepala ni milik Allah, rambut milik Allah, telinga hak Allah, sifat mendengar milik Allah, segalanya hak Allah. Hilang rasa hak diri. Ini maksudnya binasa dan fana'lah hak dirinya itu. Dalam bentuk rasa, bukan dalam bentuk hancur tubuh ni, tak. Hancur perasaannya itu akan hak dirinya itu. Macam saya sebut dululah dalam kelas, di rumah ngaji Bidadari Syurga di Perleng, Maria Holding dan sebagainya. Kita sebut, umpama kita beli kereta. Kita beli kereta, baru keluar kereta itu, dengan buat loan, lulus loan, dapat kereta, bawa balik ke rumah. Dalam perasaan kita, kereta ini rasa macam hak kita saja, macam aku punya. Padahalnya hakikatnya kereta ini milik siapa? Milik bank yang punya. Bayar belum habis lagi, tiap-tiap bulan kena bayar. Tiba-tiba bawa balik ke rumah, rasa ini aku punya. Sedangkan kereta ini miliknya bank. Itu sebagai kiasan. Nak rasa, cuba rasa dia, kereta ni aku punya ke bank punya? Dari segi ilmu tahu, buat agreement bank yang punya. Tapi rasa tu aku yang punya kan? Kereta aku. Nampak? Walaupun bank yang punya. Begitulah keadaan kita. Selagi kita tidak merasai diri kita ini, sifat yang ada pada kita ini milik Allah, penuh dengan keakuan diri, kita tidak akan dapat merasai wujud Allah. Kena buang rasa wujud diri, barulah dapat rasa wujud Allah itu. Dan nescaya dia dapat memandang wajahnya yang nyata. Wajah ni di sini ialah wajah sifatnya, wajah af'alnya, wajah asma'nya. Wajah sifat ni sifat lah. Boleh nampak tak sifat Allah Ta'ala? Macam madu ni, sifat dia apa dia? Kalau saya tunjuk ni, botol ni sifat dia dah. Sifat dia panjang, itu sifat dia. Terang, cerah, itu sifat dia. Boleh? Dia boleh nampak di situ. Kalau orang tahu ini benda apa? Madu. Bila sebut madu ni, orang tahu dah sifat dia apa? Manis. Itu sifat madu yang ada pada madu. Manis. Kalau asli pula, dia melekat, dia pekat. Ada juga yang kena tipu. Apa? Madu. Jadi orang kenal madu, ni 2 botol pula. Cuba tengok betul-betul. Mana yang gelap, mana yang terang. Dia ada beza. Ada beza. Yang terang bagaimana keadaannya? Ni cerah sikit. Sebab ini dituai pada musim hujan. Hujan dan bunga baru mengembang. Jadi bunganya baru-baru, maka dia warnanya terang sikit. Yang ni gelap. Yang ni gelap kerana bunganya dah matang. Bunganya dah matang, dah lama waktu tak hujan, maka dapatlah madu yang gelap sikit, yang pekat. Khasiatnya sama saja, bezanya. Iklan madu madu ni daripada kedak. Orang yang nak ambil tu, dia masuk dalam hutan seminggu, 2-3 hari ataupun seminggu dia masuk dalam. Dia masuk dalam hutan yang dalam lagi. Kalau dia naik bukit lagi tinggi, atas bukit tu ada pokok yang tinggi lagi. Atas pokok yang tinggi itulah adanya madu. Ada madu, dipotongnya madu atas panjang pokok yang tinggi. Sabung nyawa lah maksudnya. Baloi lah RM50 setengah kilo pun. Kalau di luar sana, berapa? RM150 sekilo. Iklan madu pula ustaz. Ayah. Dan lebah ini pula, lebah ni dia boleh terbang 10 km daripada sarang dia. 10 km dia cari lebah madu-madu tu. Dia madu pokok-pokok bunga tu 10 km atas sana. Jadi dia boleh terbang 10 km ni. Maknanya kalau tinggi tu bermakna lepas daripada alam-alam pencemaran alam dan sebagainya. Madu yang lepas daripada pencemaran alam. Beza dengan madu bela lain. Madu bela lain. Tukar madu, tokai madu pula kita ini. Nak jual tak boleh, PKP. Baik, sambung balik. Nescaya dia dapat melihat bahawa sekalian alam itu dari segi wujud
sifat dan perbuatannya tiada sedikit pun terkeluar daripada tiada. Ia hanya mencerita akan wujudnya yang esa. Wujudnya yang esa. Maknanya semua yang ada pada kita ni menceritakan wujud dia itu. Menceritakan hal dirinya saja. Menceritakan dirinya. Allah cerita dia itu ada. Pada kita inilah cerita ini. Ada kita, cerita adanya Allah. Kita ni ada yang batil dia panggil. Ada Allah, ada yang hak, yang benar. Ada kita, ada yang mungkin, yang batil, yang baru, yang dicipta. Ada Allah, itu ada yang hakiki. Lagi Tuhan nak cerita apa? Nak cerita tu dia bersifat kudrat, maka dicipta kita ni. Boleh angkat tangan, boleh berjalan, boleh bergerak ini. Di situlah ceritanya kudrat Allah. Allah yang menggerakkan dengan kudratnya, bukan dengan kita. Bukan kita gerak sendiri tanpa Allah. Ada Allah. Sebab sifat dengan zat, dia tidak berpisah. Sifat ada sifat, di situ adanya zat. Di mana ada sifat, di situnya ada zat. Boleh contoh saya. Ini kalau sebut zat, diri saya, ini diri saya. Ada tak diri saya? Ada. Di balik diri saya ni ada tak sifat? Ada. Tinggi, rendah, itu sifat. Sifat saya. Hitam, putih, handsome, cantik, comel, loteng, kodoh. Itu sifat yang ada pada kita. Apa? Laki, perempuan, ini sifat. Adakah berpisah dengan diri saya sifat ini? Tidak. Apa? Putih dengan diri kita bersifat. Hitam dengan diri kita berpisah? Tidak berpisah. Sama juga dengan kertas dengan putih. Kertas itu zat, putih itu sifat. Dia tak berpisah, putih dengan kertas. Dia menyatu. Nampak? Sebab itu bila sebut sifat, bila sebut asma, nama. Contoh nama saya, Muhammad Badaruddin bin Omar. Bila sebut nama saya Muhammad Badaruddin bin Omar. Jadi bila sebut nama tu, orang dah tahu dah orangnya yang mana nama itu. Walaupun nama tu, sini orang panggil Mat, sini orang panggil Ustaz Badar, ini orang panggil Ustaz Bad. Pergi sana pula orang panggil Ustaz Din. Sini pula orang panggil Abang Long. Pergi sini orang panggil Abi. Di sini pula orang panggil Abang Noh. Nampak? Walaupun nama ada pelbagai bentuk nama, tapi orangnya satu je. Begitulah Allah. Namanya Asmaul Husna, 99 nama, tapi zatnya satu je. Esa saja zatnya itu. Nama banyak, tuannya satu je. Boleh? Jadi nama itu memperkenalkan diri zat itu. Sebut Ar-Rahman. Mana Ar-Rahman yang mana? Ar-Rahman yang wujud itu Ar-Rahman. Mana mungkin Ar-Rahman ada, Allah itu tidak ada? Tak mungkin. Dirinya tidak ada? Tak mungkin. Mustahil pada akal. Boleh nampak? Boleh faham tu? Bila sebut sifat, di situ adanya zat. Bila sebut asma, nama, di situ ada zat itu. Bila sebut af'al, perbuatan, bersama. Dia tak berpisah dengan zat, dengan dirinya itu. Contoh saya, perbuatan. Saya duduk. Ini duduk ni perbuatan. Kalau saya berdiri, perbuatan. Saya angkat tangan, itu perbuatan. Adakah berpisah dengan diri saya? Tidak berpisah. Ada diri itu, ada sifat, ada zat. Ada asma, ada zat. Ada af'al, ada zat di situ. Bila sebut Allah itu wujud Allah, zat, sifat, asma dan af'al, semua itu adalah dia tidak berpisah. Tidak berpisah. Boleh? Tak habis lagi madu madu MCM sold out. Aduh, pandang madu, pandang Allah. Yang menyembuh Allah, yang sedap Allah, yang menyedapkan Al-Lazzat, namanya Al-Lazzat, yang menyedapkan madu. Madu tak ada apa-apa Madu tidak ada apa-apa, tapi kena kenal juga madu. Nanti kena tipu kalau tak kenal. Siapa yang tak kenal madu, dia kena tipu dengan madu. Tak kenal madu asli macam mana, madu tiruan macam mana, ya, madu tambah gula macam mana, dia kena tipu dengan madu. Orang yang tidak kenal Allah, dia kena tipu dengan Tuhan. Dia tertipu dengan ketuhanan. Sebab tu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, kerana tertipu dalam bab ketuhanan. Dalam bab madu kena tipu, dalam bab Tuhan lagilah syaitan dia akan henjut sampai manusia itu hilang warasan, hilang dia panggil pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Boleh nampak? Kalau nampak ini semua Allah, sifat ini hak Allah,
Perbuatan ini milikmu ya Allah. Aku angkat tangan ni, engkau yang angkatkan, bukan aku yang angkat. Engkau yang angkat ni, engkau yang gerakkan, engkau yang genggam, engkau yang buka. Tanpa engkau macam mana nak genggam? Dengan ilmumu aku genggam, dengan kudratmu aku boleh genggam, angkat. Dengan sifatmu aku boleh bergerak, boleh angkat. Semuanya bergerak dengan sifat. Bila sebut Allah, alif lam lam ha, kalimah Allah, alif lam lam ha, terhimpun di situ sifat, asma, af'al dan zat. Zat, sifat, asma dan zat dan af'al. Himpun di situ Allah, alif lam lam ha. Nampak dah Allah, ada dah Allah tu pandangan, nampak dah sini. Yang sini memang tak nampak dah, mata ni memang tak nampak Allah. Pokok mana pun dia akan kehir, belajar tinggi mana pun dia tak akan nampak Allah itu. Dengan akal dia tak akan nampak juga, dia boleh faham saja Allah. Dengan mata hati yang ada nur tauhid saja boleh melihat akan wujud Allah itu. Bagaimana nak dapat nur tauhid? Menyatulah cinta itu dengan Tuhan. Menyatulah hati itu dengan Allah, cinta itu. Orang yang bercinta, dia nampak kekasihnya. Orang yang kenal, cinta, kenal, rindu, dia akan nampak kekasihnya. Walaupun kekasih tidak ada di depan matanya itu. Macam tadilah madu. Madu lagi. Oh, ustaz ni. Orang yang cinta, kenal, makrifat dengan madu, dia tengok madu dia nampak dah lebah macam mana. Kalau dia buka, dia bau. Buka ni. Oh, meletup buka ni. Dia bau. Nampak? Dia bau tu dia tahu dah madu ni asli ke tak asli. Asli. Kalau bau, ni bau bunga-bunga. Bau bunga-bunga. Orang di sana mana boleh bau, sebab dia ada dalam telefon. Saya di sini lah. Ini bau rasa betul-betul. Bau bunga. Ini orang kenal betul-betul. Ada tuan punya madu ni, dia pernah pergi ke Mersing. Mersing dia tengok madu tepi jalan, dia tengok. Dia buka ni, dia bau hidung, dia bau bangkai pada madu itu. Bangkai. Bau tu bau bangkai, tidak bau bunga, bau bangkai. Dia tahu lebah ni dia hinggap pada bangkai tu. Dia makan bangkai tu sehingga mengeluarkan madu tu, sehingga madu tu berbau dengan bau bangkai. Dengan bau je dia boleh tahu dah daripada mana bunga dia, daripada mana madu lebah itu. Allah dengan apa yang berlaku, dia boleh dapat mengesah dia punya rahsia, dia punya Allah itu di situ. Dengan banjir dia nampak dah apa ni, nama Allah apa di situ dengan pada banjir itu. Ad-Dar, yang memberi mudarat, ataupun ada Ar-Rahman di sebalik itu, ada Ar-Rahim di sebalik itu. Boleh kita pukul 11, sudah pukul 11, macam mana boleh faham setakat ini bidadari-bidadari syurga semua tentang tauhid? Tak apalah, susah tak apa, belajar susah, biar susah belajar senang sangat pun tak boleh, susah sangat pun tak boleh. Biar tenang, biar relax. Tiada keakuanku melainkan hanya Allah. Ya, buangkan aku, hanya Allah yang wujud, diriku tidak ada. Sebab itulah zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada wujudku melainkan wujudmu ya Allah. Tidak ada wujudku melainkan wujudmu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada tahlil la mawjud illallah. Tidak ada yang wujud, hanya Allah. Supaya apa tu? Zikir macam tu, la mawjud illallah. Supaya jiwa kita dapat merasai hanya Allah yang ada saja. Baru bila nampak hanya Allah, ingat hanya Allah saja yang ada, rasa hanya Allah saja, itulah dikatakan nampak nyata wujudnya itu. Nampak tu bukan maksudnya nampak dengan mata ini, dengan mata hati. Bagaimana dia ingat Allah, pusing sini dia ingat Allah, angkat tangan ingat Allah, dapat nikmat ingat Allah, dapat ujian dia ingat Allah. Bermakna dia sudah terbuka mata hatinya melihat ini dari Allah. Ini dikatakan maknanya dia sudah yakin, ainul yakin, terbuka pada mata hatinya akan ingat kepada Allah. Datang apa saja pun dia ingat Allah. Ini Allah. Ujian COVID-19, ingat Allah yang memberi. Darurat, ingat Allah. Gempa bumi, gunung berapi, banjir, ingat Allah. Sakit, ingat Allah. Ini orang yang sudah nampak Allah, dia panggil. Orang yang sudah nampak Allah. Apa-apa sahaja, Allah. Itulah diajar. Kenapa kita diajar zikir la ilaha illallah, diajar taubah, diajar selawat itu, supaya hati kita ini sentiasa menyatu ingatan itu, perasaan itu, kerinduan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir kita, bukan zikir Piramli
Zikir Pi Ramli lain. Zikir Ramli apa? Pi Ramli. Zikirnya apa? Gurunya ajar. Wahai murid-muridku, kalau kamu nak belajar bersilat ini, pendekar pun jalan lapuk. Pendekar pun jalan lapuk. Dia pergi, kamu kena pergi ke tempat kawasan kubur. Yang ni pergi masuk dalam pergi buta. Ini masuk dalam bangsa pondok buruk. Kamu zikirlah. Apa zikirnya? Hai mambang hijau, mambang biru, mambang kuning, mambang oranye, mambang. Kalau apa-apa datang kepadamu, jangan peduli. Itu semua cobaan. Itu semua cobaan. Jangan kamu fokuskan zikirmu itu, amalmu itu. Itu amal yang diberi pada pendekar punya lapuk. Kita kelas mengaji, rumah mengaji Bidadari Syurga, kelas tauhid ni kita bagi amalan zikir. Istighfar, selawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha. Apa-apa berlaku pun Allah. Apa-apa berlaku sallallahu alaihi Muhammad. Apa-apa berlaku ya Allah, ya Rasulullah. Apa-apa berlaku, pergi Allah dulu. Itulah latihan untuk menyatukan jiwa itu dengan Allah. Itu dikatakan tauhid. Bila semuanya menyatu dengan Allah, apa-apa hal Allah, begini pun Allah, suami begini pun Allah, isteri begini pun Allah, orang cela pun Allah, orang fitnah kita pun Allah. Allah belaka, maka hatinya tenang, jiwanya akan bahagia kadang-kadang. Dia boleh sabar, dia boleh redha. Cuma dalam masa yang sama dia kena usahalah elak daripada ujian itu. Jangan duduk dalam tu cobaan Allah belaka. Tanpa usaha dan ikhtiar. Sakit nak macam Allah belaka, cobaan, sakit. Dia tak nak cari ubat, tak nak usaha supaya sembuh dirinya itu. Ini orang yang maqam yang tinggi lah maksudnya. Lagi, bagaimana mungkin wujudnya dapat ditutup sedangkan hijab itu suatu yang mustahil ke atasnya? Kewujudan hijab adalah dalil. Kewujudan hijab adalah dalil Allah dikuasai sedang segala sesuatu itu di bawah penguasaannya. Hijab adalah sifat makhluk ciptaan Allah kerana ia dicipta dari tiada dan tiada itu adalah hijab. Mana hijab itu adalah makhluk. Mana boleh hijab itu boleh mendindingkan Allah daripada makhluknya? Lepas tu Allah boleh nampak segala-gala makhluknya itu. Yang halus, hatta COVID-19 orang tak nampak, doktor tak nampak, scan pun Allah tetap tidak terhijab pada Allah. Sebab Allah yang cipta COVID. Dan Allah juga yang menciptakan hijab itu. Mana mungkin hijab boleh mendindingkan Allah daripada makhluknya? Wujudnya itu tetapnya tu. Nampak? Yang menghijabkan diri kita itu. Makhluk itu yang menghijabkan. Nampak? Jadi Allah mustahil pada Allah dihijab. Hijab itu makhluk. Macam mana makhluk boleh menghijabkan Allah? Kalau Allah tu boleh dihijab dengan makhluk, dengan hijab itu, maka lemahlah Allah. Tak layak jadi Tuhan, tak layak jadi Allah. Sebab itulah sifatnya salbiyah itu, sifatnya qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Itu sifat-sifat salbiyah itu. Okay. Justru mana mungkin kewujudannya dapat ditutup oleh sesuatu kerana segala sesuatu asalnya tiada dan ia dikeluarkan daripada hijab tiada kepada ada oleh Allah Ta'ala. Hijab tu sendiri pun tidak ada. Macam mana dia nak hijab? Nak tutup. Hijab ni dinding, dinding. Tutup gitu. Dinding. Hijab itu sendiri pun tidak ada. Allah yang cipta hijab tu. Macam mana hijab tu nak dinding Allah daripada makhluknya, daripada wujud Allah tu? Tak boleh. Akak Suria, makam tinggi ke Ustaz? Makam mana Makam madu ke? Makan madu ke? Makam mana ni? La mawujud bihaqi illallah. Makam tu makam ni perasaan kita. Ada orang makam ilmu, dia faham Allah itu ada. Itu makam ilmu. Makam yang naik lagi satu, makam dia ingat. Ini makam juga. Dia ingat Allah itu makam yang kedua. Dalam bab tauhid, dalam bab cinta Allah ini. Naik lagi dia dapat rasa rindu kepada Allah. Ini makam lagi. Makam tinggi lagi daripada ingat. Makam rindu, makam rasa Allah bersama, dekat Allah itu, bersama dengan Allah, dekat Allah itu, tak berpisah dengan. Ini makam yang ketiga. Naik makam yang paling tinggi ialah makam syuhud.
Dia dapat menyaksi Allah dengan mata rohaninya itu. Dia nampak Allah. Tengok madu nampak Allah, bukan nampak lebah dah lagi. Nampak lebah ni dia bawah lagi, makam bawah lagi. Tengok madu nampak Allah, dia rasa Allah itu ada di balik madu. Allah yang mencipta madu. Mana mungkin madu ni menghijabkan Allah daripada wujud Allah, sedangkan Allah itu lebih wujud daripada madu. Allah lebih wujud daripada madu lagi. Siapa dulu? Allah dulu ke madu dulu? Allah dulu madu tinggi, ustaz. Okey, madu dulu ke lebah dulu? Ni persoalan. Madu dulu ke lebah dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Madu dulu ke lebah dulu? Lebah dulu daripada madu. Takkanlah kamu terhijab lebah daripada madu. Tengok madu tak nampak lebah, bermakna kamu hijab. Kamu yang akal kamu tak belajar tentang madu datang daripada mana, hasil madu itu daripada mana, lebah ke daripada kambing ke lembu ke. Kamu tak belajar, mana hijab. Jadi hijab itu pertama ialah hijab akal. Hijab akal. Hijab akal ni bagi dia duduk dalam kejahilan. Ini hijab. Jahil itu hijab. Allah yang menciptakan jahil. Allah tidak jahil. Dia ciptakan jahil. Mana mungkin jahil boleh menghijabkan Allah? Allah itu alim. Sebab itulah sifat wajib bagi Allah ilmu. Wajib Allah itu bersifat dengan sifat ilmu. Mustahil bagi Allah itu jahil. Nampak itu? Itu hijab yang pertama, jahil. Sebab itu kita nak lepaskan hijab pertama, kena belajar ilmu. Kelam laju Kak Nafi Usman nak beli madu tu Ustaz? Boleh, insyaAllah boleh. Madu masih ada. Masih banyak lagi madu. Kita boleh terapi. Terapi dengan selawat, dengan zikir, dengan Al-Quran. Kita duduk dengan terapi. PKP ni kita terapi madu. Ada madu, ada air, ada minyak NR. Kita terapi. Kita gelombangkan lagi energi dan barakah selawat sanad itu kepada produk-produk ini. Lepas PKP boleh belilah. Cuma NR, minyak NR boleh beli. Kat ini ada lagi kan. Minyak NR boleh beli. Kita boleh post. Madu ni nak post takut pecah botol. Nak post takut pecah botol. NR insya-Allah. Baik. Mana tadi Aduh belajar tauhid jadi ke madu. Mana kewujudan. Jadi Allah itu tidak terhijab. Pada diri kita ni Allah tidak hijab. Kita yang tak nampak Tuhan. Allah tu sangat nyata wujudnya itu. Nampak? Sangat nyata. Apabila Allah Ta'ala menghendaki menyatakan wujudnya itu pada seseorang hamba, Dia memercikkan cahayanya, lalu memercikkan cahaya tauhid, cahaya ilmu itu, sampai pada cermin hatinya. Tiada yang memiliki wujud melainkannya. Tu la mawjud illallah itu. Illallah itu. Tiada yang memiliki sifat melainkannya, dan tiada yang memiliki perbuatan melainkan dirinya. Dia akan terlihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut tadi hijab. Tak nak bermadu ke Ustaz? Nak juga, tapi banyak lagi madu. Tak boleh lagi bermadu. Banyak lagi madu. Aduh. Baik saya sebut tadi hijab yang pertama ialah akal kita ini. Sebab tu nak lepaskan hijab yang pertama, dia kena belajar. Kalau nak lepas hijab tauhid, kena belajar tauhid. Hijab tauhid, kena belajar tauhid. Lepas hijab yang pertama, dia pergi kepada hijab. Nak lepas hijab yang kedua. Hijab kedua di hati. Hati hijab kedua. Jadi hati ni perlu disucikan dengan jalan taubat, jalan bersih. Jalan bersih, jalan selawat, jalan zikir, jalan baca Al-Quran, jalan ibadah, jalan amal yang ikhlas dan sidik pada Allah. Maka terbuka hijab yang kedua, sampai dia ingat Allah. Dulu tak ingat Allah, hijab hati tu. Bila dia zikir, dia minta ampun kepada Allah, dia taubat, maka hati terbuka. Terbuka hijab itu, hatinya boleh menangkap cinta Allah Ta'ala itu. Bila dia boleh dapat cinta Allah, dia akan ingat Allah, maka dia akan tercabutlah cinta dunia pada hatinya itu. Ini hijab. Hijab hati. Jadi hijab hati, belajar ilmu, dia tak buka hijab ni. Belajar berhabis 200 kitab ke 1000 buah kitab, sanad ke ijazah ke apa, belajar kitab, kalau tak beramal menyuci hati, hijab hati dia tak terbuka. Hijab hati terbuka dengan amal. Amal yang
ikhlas dan sidik kepada Allah, baru terbuka. Bila terbuka hijab hati, ada di sebalik hijab hati pula ada hijab jiwa, hijab roh pula. Ini perlu tafakur, zikir dan tafakur di situ. Baru dia terbuka lagi hijab itu, dapat merindui Allah, dapat merasai Allah itu. Ingat tu dia boleh hilang lagi, ingat tu. Ingat ni belum rasa. Nampak? Setelah kuatnya ingat itu, mendapat rasa. Rasa itulah peringkat rindu. Rindu ni, ya Allah, tak boleh pisah. Rindu ini walaupun dipotong-potong pun dia tak boleh berpisah. Rindu ini rasa dengan Tuhan, rindu pada Allah ni. Mati pun dia ingat Allah lagi, dia rasa lagi Allah itu bersama. Kita sama-sama kita pun kalau rindu, suami rindu isteri, anak rindu ibu bapa. Walaupun ibu bapanya sudah meninggal, rindu ni tak berpisah. Ini panggil hijab. Nak buka hijab, nak dapat rindu itu, kena zikir lagi, kena bersihkan lagi dan tafakur lagi sampai dia keluar, dipanggil cahaya kerinduan itu. Cahaya rasa itu. Di balik cahaya rindu pula itu, ada lagi hijab yang lagi, hijab diri kita tu, keakuan diri tu. Sehingga hilang aku diri itu, barulah dia akan terbuka hijab melihat kepada Allah Ta'ala. Ini dibagi perjalanan salih, perjalanan tariqah, perjalanan penyucian hati. Kita ni sekurang-kurang ingat Allah cukuplah maksudnya. Ingat Allah, rasa rindu pada Allah. Itu makamnya tinggi dah. Makam tinggi dah, wali dah di akhir zaman ni. Kalau mereka sudah dapat merasai Allah dalam dirinya itu, sudah wali dah situ. Sudah menjadi kewalian di situ. Wali cara kita lah, bukan cara wali-wali yang besar. Kita wali ni wali cara kecil-kecilan lah. Suatu yang terhijab adalah terbatas, manakala sesuatu yang terbatas itu adalah lemah dan dikuasai, sedangkan Allah menguasai di atas segala sesuatu itu. Bagaimana nak lepas daripada hijab tadi? Lapisan-lapisan hijab tadi. Pertama dia kena belajar fahamkan ilmu. Setelah faham ilmu, ada ilmu tauhid, ada ilmu fardu ain, ada ilmu bagaimana nak semayang, semayang zuhur berapa rakaat, itu kena belajar semua tu. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar akhlak. Dia kena belajar situ biar jelas fardu ain di situ. Setelah faham, dia beramal, barulah dia terbuka. Nak buka hijab ini dengan ilmu dan amal dan tafakur, sehingga dia dapat cahaya ilahiyah tadi. Baru dia nampak Allah, maka barulah hidup tenang, sangat-sangat tenang, damai. Dan saya yakin rumah ngaji Bidadari ada sebahagian mereka sudah banyak berubah dah, banyak perubahan. Dulunya mereka lalai, dulunya mereka payah nak sabar, dulunya mereka payah nak redha dalam hidupnya dengan ujian-ujiannya itu. Tapi mereka sudah memiliki tauhid dan cinta pada Allah, berlaku perubahan. Dia sendiri pun hairan, kenapa saya ni dulu ni payah nak sabar, kalau ikut dulu ni melatah, melenting, tak betul pasal. Tapi bila ada Tuhan di dalam jiwa, dalam hatinya, apabila terbuka hijab itu, beza, berlaku perubahan sangat luar biasa, sehingga dirinya sendiri pun hairan. Itulah ungkapan yang saya boleh ceritakan. Mana nak cerita tu, ampunya tanyalah ampunya diri, pengalaman-pengalaman yang sudah lalu itu. Jadi itulah kunci sebenarnya kebahagiaan. Kunci dia panggil tauhid dan kasih sayang ni, dia mendamaikan diri, mendamaikan jiwa kita, mendamaikan kehidupan kita. Dulunya semayang dah, baca Quran dah, tapi sifat amarah tu masih ada lagi. Nampak? Amal qiyamul lail dah. Tapi dengki tu masih ada lagi dulu, dendam masih ada lagi kan? Karena dia tidak pecah hijab itu. Sebab tu kena pecahkan hijab itu, baru dia akan dapat merasai. Kan dia nak dapat sesuatu tu bukan senang. Nak dapat santan, nak dapat kelapa tu, dia kena susah. Buka sabutnya, buka kulitnya, tempurungnya lagi. Susah, sukar. Begitulah dia kena pedih dengan ujian itu. Tuhan bagi ujian tu, pedih tu ubat untuk mengubat jiwa yang terluka, jiwa yang sakit, jiwa yang bermasalah dan sebagainya. Maka jalannya ilmu, amal dan tafakur, jalannya itu. Sikit lagi, akhirnya jelaslah di sini bahawa insanlah sendiri yang menghijabkan dirinya dengan kejahilan dan dosa yang dilakukan. Bukan Tuhan hijab dia. Allah tidak hijab dirinya itu, wujudnya itu.
Yang wujud, yang menghijabkan kita lah yang hijab. Manusia ni lah menghijabkan dirinya dia. Duduk dalam kejahilan, tak nak belajar ilmu. Ilmu ada di mana-mana tapi tak nak belajar. Dengan dengan ego super malasnya itu, tak nak belajar. Duduk dalam jahil, maka dia tak terbuka hijab itu. Dia tak akan jumpa Allah, tak akan dapat ketenangan jiwa, tak akan dapat kebahagiaan hati, dia tak akan dapat kebahagiaan hidupnya itu. Sebab kunci kebahagiaan itu pada hati yang ada Allah, ingat Allah, cinta Allah, iman pada Allah, akidah diikat dengan Tuhan, baru dia akan dapat kebahagiaan dan kedamaian hidup itu. Kena buka, kena belajar ilmu itu. Lepas tu dosa itu juga, itulah yang menghijabkan kita dengan Allah. Bagaimana lah? Dengan jalan amal, taubat, istighfar, selawat, zikir, baca Al-Quran, ibadah-ibadah yang ikhlas dan sidik kepada Allah. Kejahilan apabila dia merasakan dirinya miliki, itu jahil. Dia rasa dia ada harta aku, diri aku pandai, aku bijak, aku amal, aku ibadah, aku yang sembahyang, aku yang sedekah. Dia nampak ni baik. Inilah yang panggil jahil dengan dirinya. Kejahilan apabila dia merasa dirinya miliki sesuatu itu. Dan dosa, jadi dosa pula bila dia menisbahkan hak Allah itu pada diri. Ini dosa. Jahil, dia rasa aku punya. Dosa, dia menisbahkan apa yang ada pada itu adalah dirinya. Dia ada rasa dia ada milik, dan dia rasa hak dirinya. Dua-dua inilah yang menghijabkan manusia itu dengan Allah Ta'ala. Kenapa payah semayang khusyuk, payah khusyuk dalam semayang? Kenapa payah nak sabar? Kenapa payah nak redha? Kenapa payah nak maaf orang ni? Kerana hati kita terhijab. Banyakkan istighfar, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah zikir, perbanyakkanlah baca Quran, perbanyakkanlah ibadah-ibadah yang semampu dengan, sesuai dengan kemampuan kita lah. Betul lah Kak Faizah, cinta Allah baru dapat kedamaian dari Allah. Sebab damai itu Allah yang bagi. Selagi kita tidak dapat dekat dengan dia, bagaimana dia nak bagi damai? Damai itu bukan pada harta, bahagia itu bukan pada harta, pangkat, darjah. Bahagia itu bukan pada ilmu, bahagia itu pada Allah yang memberinya. Ilmu tu jalan untuk mendapat bahagia. Ilmu tak boleh bagi bahagia pada kita. Amal juga tidak boleh memberi bahagia pada kita. Yang boleh bagi bahagia kita, Allah yang bagi bahagia. Maka nak tembus dapat Allah itu, kena melalui jalan-jalan syariatnya, jalan-jalan Rasulullah SAW. Kena belajar ilmu, kena beramal dengan ikhlas dan sidik, barulah dapat Allah, baru Tuhan bagi bahagia pada kita. Itu jalan dia. Tak boleh nak langkah direct pada Allah, tak boleh. Dia mesti ilmu, amal. Mesti di situ. Ilmu dan amal. Ilmu apa yang kita nak belajar? Pertama sekali ialah ilmu kenal Allah, tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Kemudian ilmu fiqh, fardu ain, fiqh, hukum hakam, ibadah, cara beribadah, sahbatan dan sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga, ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Akhir sekali, berikutnya Syekh menjelaskan bagaimana cara menyucikan hijab dirinya sehingga dia menyaksikan bahawa Allah bersaksi tiada yang wujud melainkan dirinya, iaitu maqam orang-orang yang telah kembali hadrat hatinya kepada Allah Ta'ala dengan dapat memandang wujud tanpa hijab yang menutupinya itu. Jadi bab yang akan datang ialah bab cara bagaimana nak menyuci hijab yang ada dalam diri kita itu. Ini yang akan datanglah bab yang ke-43 nanti. Bila terbuka hijab itu, barulah benar apa yang kita baca, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Aku menyaksi, aku melihat, aku memandang-Mu ya Allah dengan nyata ya Allah. Bila dibuka hijab itu, barulah benar syahidallah, barulah benar asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksi ya Allah dengan mata hatiku, dengan mata rohaniku yang dilimpah cahaya tauhid ya Allah, akan kewujudan-Mu ya. Tidak ada yang wujud, hanya Engkau saja yang wujud. Pada diriku nyata wujud-Mu, pada alam nyata wujud-Mu, pada makhluk nyata wujud-Mu ya Allah. Banyak-banyaklah jalannya, perbanyakkanlah istighfar, selawat, zikir, taubat.
Paling lekeh pun banyak-banyakkan istighfar dan selawat. Banyakkan selawat. Dan sampai-sampaikanlah. Jadi ilmu ni bukan untuk kita saja. Kita belajar ilmu, kita faham, kita amal, kita berikan kepada mereka yang ada di sekeliling kita ini. Paling tidak pun kita berilah selawat agar mereka mencintai Rasulullah, agar mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan selawat itu. Jadi barilah umat ini dengan semudah-mudah mereka itu. Jangan payahkan bagi yang selawat yang panjang-panjang, yang belit lidah mereka itu. Jangan. Kesian mereka itu, dia zalim kita kepada mereka. Bagi yang mudah, yang pendek tapi power dia, energi dan barakahnya sangat power. Selawat Jibril. Berilah selawat Jibril. Walaupun pendek tapi hebat, luar biasa. Ada soalan di sini? Apa-apa soalan? Selesai habis. Kata-kata akhir, Allah tiada pernah dihijabkan oleh sesuatu, tapi yang menghijabkan salib seorang hamba itu kepada Allah ialah daripada memahami rahsianya dan memandang padanya itu ialah rasa keakuan diri. Aku pandai, aku ustaz, aku syekh, aku panjang-macam lah aku. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau sedar, tunduk bersimpuh hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya. Jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Pandanglah alam jua dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Itulah kesimpulan bab tajuk kita pada pagi ini. Kewujudan Allah itu sangat nyata, kecuali bagi mereka yang buta mata hati, yang tidak mahu mengenal Allah, yang tidak mahu mencari kasih dan cinta Allah itu. Sedangkan cinta itu sudah ada di depan mata. Tetapi orang yang tidak ada cinta dan buta dengan cinta Allah, dia tidak dapat melihat kewujudan Allah, tidak dapat melihat sifat-sifat Allah, tidak dapat melihat nama-nama asma Allah, tidak dapat melihat kasih sayang Allah. Walaupun Allah ini ada di sini, tapi bukan Allah. Kita Allah. Dia tidak berpisah, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah lupakan kita. Yang lupa, yang tinggal, yang lalai, kitalah dengan Tuhan. Itulah penyakit manusia yang disebut sebagai insan. Manusia itu ialah sifatnya pelupa. Bagaimana nak kembali kepada sifat ingat itu? Ialah jalan Rasulullah SAW, jalan taubat, jalan ilmu, jalan selawat, jalan zikir, jalan menyucikan hati itu. Wallahu alam. Ada soalan-soalan? Terakhir 4 minit lagi. Boleh? Madu selesai madu? Macam mana? Madu ada 15 kilo lagi. Sedang diterapi dan dienergikan dengan barakah sanad selawat. Bukankah cinta itu mengguris hati selagi tidak bertemu?
mati sebelum mati. Ya, selagi ada hidup, selagi ada diri, maksudnya selagi ada diri, selagi itulah belum mati. Mati sebelum mati mana hilang diri. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Inilah mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Hilangkan wujudmu. Selagi dirimu wujud, dirimu belum mati. Matilah dirimu sebelum kamu solat. Baca solat, kita letak tangan situ kan, seolah-olah orang mati. Cuma berdiri je bezanya. Mati. Matikan perasaanmu, matikan cinta dunia, matikan ingatan-ingatan yang lain. Hidupkan ingatan kepada Allah. Itulah dikatakan mati sebelum mati. Matikan jiwamu dengan cinta dunia, dengan terikat dengan makhluk, terikat dengan dunia. Selagi terikat dengan makhluk, dengan dunia, selagi itu jiwamu belum mati betul-betul. Mati ni duduk serah diri pada Tuhan, tawakal dan pasrah. Jadi cinta itu membawa kepada penyerahan. Itulah Islam. Cinta membawa kepada penyerahan diri kepada Allah totalnya, zahir dan batinnya. Zahirnya apa? Dia sembahyang ikut syariatnya, halal, haram, perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu zahirnya. Batin ni pula, hatinya sentiasa serah apa saja yang berlaku pada itu. Dia terima dan redha dengan Tuhan. Wallahu a'lam. Soalan tak ada Tadi nampak banyak soalan, tiba-tiba hilang belaka soalan. Tak apalah, tak ada soalan, yang penting faham. Kak Salina Osman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana, baru masuk ke apa ni Kak Salina? Hajah Salina baru masuk ke? Kita nak dah keluar dah. Betul dah ni, rumah ngaji Bidadari Syurga. Tak sempat, tak apalah. Boleh ulang balik dan share-share lah. Mana yang patut, yang nak share-share, tak nak share pun tak apa. Diizinkan share maksudnya. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Betul lah. Betul lah Kak Anak Muslimah. Itulah hidup. Hidup untuk mati. Ustaz dah ambil jawapan soalannya tadi. Mana soalan soalannya. Soalan, tak ada soalan. Ustaz dah ambil jawab soalannya. Tak sempat ambil kat mana tahu soalan tadi. Ulang tanya sinilah. Kalau ada. Tak ada, tak apa. Jumpa lagi. Tak ada soalan pun tak apa, yang penting faham. Tak ada tu kira faham lah tu kira faham. Kak Samiah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallah, alhamdulillah. Baru masuk Ustaz. Tak apalah, tengok tengok yang lepas-lepas pun tak apa. Okay, selesai semua. Alhamdulillah, moga-moga dapat diberi faham oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa kita, dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, dicahayakan kembali untuk melihat wujud Allah di alam sini. Jangan nanti mati bawa nak tengok wujud Allah. Di sini kita mahu melihat wujud Allah dengan mata hati kita, mata rohani kita itu. Kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk beramal, menyucikan hati-hati kita ini agar dapat merasai wujudannya. Sehinggalah kita istiqamah selama-lamanya dengan cahaya tauhid itu dan kasih sayang. Sehinggalah kita dikurniakan dengan husnul khatimah di akhir kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah. Kurang lemah saya, minta maaf banyak-banyak. Gurau macam-macam lah dengan madu, dengan air tadi. Qul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus istighfar, selawat dan zikir. Syukur pada Allah.